Assalamualaikum dan salam bahagia. Saya Zulkarnain Taib bertemu kembali dengan saudara-saudari di sana dalam rancangan Bincang-Bincang, dan sudah tentunya kita akan berbincang di satu topik yang menarik minggu ini. Walaupun sudah lama tidak ke udara, tapi hari ini kita bertemu kembali, dan untuk itu kita akan berbincang satu topik yang agak menarik, iaitu satu kempen oleh Majlis Peguam Negara, yang kempen ini telah dilancarkan kira-kira 2 bulan lalu, dan kini kempen ini telah memasuki fasa kedua, dan kempen ini dipanggil Perlembagaanku, dan saya ingin tunjukkan sebelum saya menemu ramah tamu khas kita, ialah inilah dia kempen Perlembagaanku menjadi ini buku panduan rakyat 12 muka surat, buku kecil, dan untuk itu saya ingin perkenalkan dua tetamu kita, dua peguam muda yang sama-sama cantik dan secucuk. Di sebelah saya ini ialah Cik Firdaus Husni. Apa khabar Cik Firdaus? Dan sebelah beliau lah rakan beliau, iaitu saudara Daniel Albert. Dan mereka berdua akan berbincang mengenai fasa kedua kempen Perlembagaanku ataupun My Constitution, yang diuruskan oleh satu jawatan kuasa yang dipanggil Jawatan Kuasa Undang-Undang Perlembagaan di bawah kelolaan Majlis Peguam. Betul. Jadi mungkin kita bermula dengan Cik Firdaus. Kita imbas kembalilah objektif dan tujuan kempen Perlembagaanku ni. Mungkin Cik Husni boleh imbas kembali. Okey. Tujuan mengapa kempen ini diadakan adalah jika kita lihat semakin hari semakin banyak isu-isu keperlembagaan yang disiarkan di media lah, sama ada media cetak ataupun media elektronik. Jadi dan ini menunjukkan bahawa keperluan untuk masyarakat mengambil tahu tentang isu-isu ini semakin lama semakin relevan. Jadi sebab itu kami di pihak Jawatankuasa Undang-Undang Perlembagaan melihat ini adalah perlunya suatu inisiatif diambil untuk mendidik rakyat, mendidik rakyat dan supaya mereka memahami apakah konsep-konsep keperlembagaan dan juga apakah kandungan perlembagaan persekutuan. Jadi apa yang tujuan kami melakukan kempen ini adalah supaya mendidik, memberitahu rakyat, dan kemudian rakyat kami akan biarkan keputusan terletak pada tangan rakyat untuk menentukan sama ada sesuatu isu ni adalah bertentangan atau berlandaskan perlembagaan persekutuan. Mungkin saudara Daniel boleh perincikan sedikit, kita nak imbas kembali sikit. Fasa pertama tu mengenai apa? Fasa pertama bertajuk apa itu perlembagaan, dan sememangnya satu introduksi kepada perlembagaan. Kami memahami keadaan bahawa kebanyakan rakyat tidak mempunyai pemahaman asas mengenai perlembagaan. Kebanyakan rakyat tidak pernah membaca perlembagaan sebelum ini, dan sememangnya kami memahami keadaan ini kerana perlembagaan bukan senang dibaca. Jadi fasa pertama bertujuan untuk memberi introduksi kepada perlembagaan, memberi introduksi kepada apa yang terkandung di dalam perlembagaan, tajuk-tajuk utama di dalam perlembagaan. Saya sendiri sebagai rakyat Malaysia dan umumnya rakyat Malaysia melihat perlembagaan itu satu dokumen yang tebal, yang agak menggerunkan sekiranya baca, dan sudah tentunya kalau kita buka muka surat pertama kedua sudah mula bosan. Sebab kita tak faham. Perlembagaan ini penuh dengan istilah yang bersifat teknikal, yang penuh dengan kadang tu bahasa yang lama. Jadi adakah kempen ini menyenangkan, seperti yang sebutkan oleh Daniel jaga, menyenangkan pemahaman perlembagaan itu dalam bahasa rakyat? Sebelum tu jangan terkejut apabila saya katakan bahawa kandungan perlembagaan persekutuan ini even peguam sendiri pun agak susah, agak masalah untuk memahami. Ini kan lagi rakyat. Jadi kami tak salahkan rakyat. Jadi itu juga adalah macam Cik cakap tadi, tepat sekali. Itu juga adalah tujuan utama kenapa perlembagaan ini diadakan, and that is why we come up with this buku panduan rakyat, supaya kita boleh sampaikan apa kandungan perlembagaan persekutuan itu dalam bahasa yang mudah difahami oleh rakyat. Jadi sebab itu dalam setiap peringkat nak merangka, nak drafting the contents,
kita rujuk pada setiap orang, pada banyak orang supaya mereka boleh lihat, mereka boleh adili sendiri. Bila ini kita sampaikan kepada rakyat, adakah rakyat akan mudah faham nak dibandingkan dengan kandungan sebenar Perlembagaan Persekutuan. Jadi itu salah satu usaha yang kami cuba supaya rakyat faham lah. Dan setakat ini Saudara Daniel, bagaimana respon rakyat lah ataupun masyarakat terhadap kempen ini? Respon masyarakat rakyat sememangnya bagus. Setelah kita telah lancarkan fasa pertama dan kedua, kita sememangnya we've been approached by pelbagai jawatan kuasa NGO, pelbagai pemimpin dari badan-badan pelajaran yang meminta kami datang untuk membuat bengkel, datang untuk distribute buku rujukan, buku panduan kecil kami, dan untuk memberi sikit brief introduction kepada buku-buku kami. Jadi responnya memangnya menggalakkan. Kami difahamkan bahawa inilah kempen pertama yang sebenarnya bertujuan untuk memberi pemahaman asas perlembagaan kepada rakyat, dan saya ingat pada masa kini bila sememangnya banyak isu-isu perlembagaan sering dipaparkan di Tadab Aba, jadi memang masanya berpatutan juga. Maknanya ini satu sejarah lah, sebab tidak pernah Majlis Peguam melaksanakan ataupun buat kempen seperti ini dan ialah seperti Suara Keadilan juga membantu untuk mewawarkan kempen ini. Kita mengadakan kolom mingguan di mana kita menjemput wartawan seperti Edmund Bond dan kini Amir Hamzah untuk menulis, memperincikan lebih lagi mengenai kempen perlembagaan itu. Bagaimana saudara Daniel fikir bahawa tahap pemahaman rakyat mengenai perlembagaan? Pada tahap sekarang, sering kali kita nampak sebagai example, sering kali kita nampak segelintir pemimpin negara menggunakan perlembagaan sebagai justifikasi untuk perlakuan yang tidak selaras dengan perlembagaan yang tidak bertanggungjawab, dan oleh kerana rakyat tidak mempunyai kefahaman asas, mereka senang dipengaruhi oleh pendapat-pendapat segelintir leaders kami. Jadi sememangnya kefahaman tahap kefahaman rakyat boleh can be assessed dari dengan beberapa cara. Salah satu adalah semasa perlembagaan kami telah digubal beberapa kali. Antara yang paling penting ialah pada tahun 1988, di mana kita telah perlembagaan telah artikel 121 telah digubal. Akan tetapi respon rakyat terhadap penggubalan ini sememangnya tidak banyak. It was very limited. Saya ingat kebanyakan orang hari ini tidak faham apa tu artikel 121 ataupun kesan penggubalan artikel 121, dan sebenarnya terdapat banyak penggubalan lain dan yang juga telah dilakukan, tapi kebanyakan rakyat tidak memahami kesan atau apakah penggubalan yang ada. Mungkin Cik Fardaus, mungkin apa yang disebutkan oleh saudara Daniel itu betul, sebab dari segi mungkin rakyat memfikirkan bahawa apabila timbul satu isu yang berkaitan dengan perlembagaan atau perundangan, rakyat mungkin lebih senang berfikir ini hanya boleh difahami oleh peguam dan juga mereka yang terlibat pengamal undang-undang. Jadi mungkin sekarang ni tiba masanya rakyat mengambil inisiatif untuk mulai. Jadi apa pendapat Cik Firdaus?